Assalamualaikum, terima kasih memberi sokongan pada cerita kucing ya. Dan sekarang ni kita teruskan siri 10 cerita kucing ya. Ingat ZP bercerita anda mendengar. Okey, jom. Pada malamnya mak tidak mahu makan. Puas Panjang pujuk tapi mak tetap mengatakan ia masih kenyang. Panjang terpaksa mengalah. Disebabkan keletihan Panjang tertidur di sofa. Dalam antara lena dan tidak, Panjang tersedar tak kala telinganya dijentik suara tangisan yang sayup-sayup. Panjang membuka matanya, diamati betul-betul suara tangisan itu. Suara mak ni, bisik hati Panjang. Tetapi Panjang abaikan, disambung lena yang terganggu itu. Panjang tersedar lagi apabila gegendang telinga terdengar satu bunyi. Panjang amati betul-betul. Bunyi suara orang ni bisik hati Panjang. Panjang tidak pasti suara itu kerana kedengaran sayup-sayup. Panjang bangun, perlahan melangkah ke pintu mak. Dilihat pintu mak terbuka sedikit. Panjang jenguk ke dalam, tapi mak tiada. Mana pergi mak? Kata Panjang. Panjang keluar dari bilik, kemudian berjalan perlahan menuju ke dapur. Sampai saja di dapur, suara mak menerjah ke telinga Panjang. Adik sayang, adik tak sayang mak lagi ke? Kenapa adik tak datang? Mak tunggu ni. Adik tak kesian kat mak ke? Suara mak dalam tangisan. Di tangan mak memegang bungkusan makanan kucing. Adik sayang, jangan tinggalkan mak. Tangisan mak semakin kuat. Panjang dapat mendengar dengan jelas. Mak membuka pintu dapur. Di tangan mak kini memegang pinggan kaca dan makanan kucing. Mak nak buat apa ni? Tanya Panjang sendiri. Panjang mengikuri mak dari belakang. Rupanya mak pergi ke bawah rumah. Mak menangis teresak-esak di depan peti kayu itu. Pantas tangan mak membuka penutup peti. Tangan mak meraba-raba tempat bangkai kucing itu letakkan. Tidak tentu arah tubuh mak. Bergoyang-goyang badan mak menangis. Kesedihan mak. Mak seperti kehilangan anak bongsunya. Adik pergi mana? Adik tak sayang mak lagi ke? Mak sayang adik. Adik, ni mak bawa makanan untuk adik. Cepatlah datang, dik. Adik nak makan kat luar ya malam ni. Datanglah dik. Suara tangisan mak ketika itu sudah tidak terkawal lagi. Air mata mak laju mengalir di pipi. Dalam keadaan menangis, mak meletakkan pinggan kaca di tanah. Dituang makanan kucing ke dalam pinggan. Panjang masih mengintai. Wajah terharu dan kesedihan Panjang tidak dapat disangkal lagi. Bersalah ke aku? Bisik hati Panjang. Panjang tidak sanggup melihat mak seperti itu. Tapi takkan aku nak biarkan mak berkawan dengan syaitan. Panjang bercakap sendiri lagi. Agak lama juga mak berkeadaan begitu. Apabila melihat mak keluar dari bawah rumah, cepat-cepat Panjang berjalan mendalui mak. Di sofa, Panjang terus berpura-pura tidur. Mak masuk ke dalam bilik. Kedengaran lagi tangisan mak dari dalam bilik. Dari istilah berhenti tangisan mak. Ketika berbaring, Panjang berfikir tentang betul atau tidak perbuatannya. Kesedihan di wajah Panjang kekal. Dia sekup kedua tangan di kemuka. Seiring itu juga jari-jari Panjang menyapu air mata di pipi. Ampunkan mak, Ri. Ampunkan mak. Mak, ampunkan Ri, mak. Kata Panjang di dalam hati. Panjang menangis. Pagi semasa mandi, Panjang lihat mak sedang membuat sarapan. Ri, lepas mandi sarapan ya, kata mak sambil meletakkan sepinggan nasi goreng di atas meja. Baik mak, jawab Panjang, tetapi matanya sempat mencuri pandang ke wajah mak. Mata mak bengkak akibat menangis, tetapi Panjang lihat mak seperti sudah normal. Selepas mandi, Panjang dengan t-shirt dan berseluar jin terus berjalan ke meja makan. Ketika itu mak sudah menunggu. Makan mak, kata Panjang mempelawa. Jawab mak. Oh ya, esok pagi Ri kena pergi Johor. Ri kena pergi awal untuk buat pendaftaran dan persiapan untuk kursus. Pergilah Ri, hati-hati di tempat orang, pesan mak. Mak tak apa ke tinggal seorang? Tanya Panjang. Hai, mak dah biasa tinggal seorang. Mak tak apa-apalah, kata mak sambil tersenyum. Tapi senyuman mak tawa. Panjang faham yang mak sudah biasa tinggal seorang diri sebelum ini. Tetapi kejadian pagi semalam telah menimbulkan kerisauan dalam dirinya. Di depan matanya sekarang mak seperti sudah sembuh. Mak sudah terima. Mak seperti sudah terima kenyataan yang kucing itu telah mati. Baiklah mak, kalau macam tu mak jaga diri baik-baik ya, tutur Panjang. Seharian Panjang memperhati tingkah laku mak. Panjang seperti yakin mak sudah terima kenyataan. Cuma waktu malam mak banyak menghabiskan masa di bilik
Panjang pun tidak mendengar suara tangisan mak lagi. Malam itu tiada yang pelik berlaku. Panjang tidur awal malam itu. Selepas sarapan pagi, Panjang bersedia untuk ke Johor. Ketika bersalam dengan mak, Panjang bertanya buat kali kedua. Mak, betul ke mak tak apa-apa? Mak tak apa-apa, Ri, jangan risau. Jawab mak tersenyum. Panjang kelu lidah, tiada lagi hendak ditanya. Panjang memuatkan barangnya ke dalam kereta sewa. Langkah Panjang terhenti di sisi pintu kereta. Dia tenung sepupuhnya wajah mak yang berdiri di depannya. Hatinya merasa tidak sedap, tapi Panjang tidak tahu puncanya. Pada hari ketiga berkursus di Johor, Panjang mendapat panggilan dari kakaknya. Hello kak, apa khabar? Ada apa kak? Kata Panjang dengan rambut 1 inci. Dalam tarian kakak beritahu yang mak telah dimasukkan hospital. Mak sakit apa kak? Soal Panjang panik. Tak tahu lagi dek, jawab kakak menyembunyikan cerita sebenar. Baiklah kak, Ri cuba dapatkan cuti hari ini. Wajah Panjang kelihatan cemas. Baik Ri. Sekian sahaja siri 10 cerita kucing. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada cerita kucing. Ingat, ZP bercerita anda mendengar. Assalamualaikum.